Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-izam syaibillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Saya muliakan dan dirahmati dan dikasihi tuan pengurusi surau, timbalan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan bilat, tuan-tuan gawai surau dan ahli jawatan surau, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita dikurniakan oleh Allah SWT kesihatan tubuh badan, jauh daripada bala bencana dan jauh daripada penyakit, utamanya penyakit yang berjangkit sekarang ni. Kita minta doa pada Allah SWT moga dijauhkan, jangan kita dan keluarga kita terkena, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur juga kita kepada Allah SWT kerana dapat lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini secara online. Saya punya YouTube online iaitu dalam membicarakan ilmu yang amat penting lah. Mana ilmu ni ilmu yang nombor satu lah daripada tiga serangkaian, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid membicarakan kitab usul tahqiq. Usul tahqiq pada muka surat 11 pada muka surat 11 usul tahqiq ni iaitu pada tajuk pegangan secara taklid. Allahu alam, baca dah atau belum lah, tak tahu dah ni. Ya, lupa nak tanda. Apalah. Kalau bulan pun tak apa, insya-Allah. Pegangan secara taklid
Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain ya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu pegangan secara taklid. Pegangan secara taklid juga ada kalanya putus, iaitu tidak berganjak atau berubah. Taklid ni makna ikut-ikutlah. Bahkan bertepatan dengan hal keadaannya yang sebenar, tetapi betul dah, tepat dah, tetapi tidak mempunyai dalil akal dan naqal. Dalil daripada akli atau naqal daripada hadis dan Al-Quran dan hadis. Kerana mereka hanya bertaklid, ikut saja. Orang kata belajar tauhid mana, ikut orang ni kata Allah ada gitu-gitu. Tahu ikut orang, bukan dia menelaah kitab ataupun ada dalil akal dan dalil naqal yang dia bawa bagi dalil, bukan. Maknanya dia tahu secara taklid ya. Artinya mengikut kepada seorang atau orang ramai sahaja. Maka pegangan secara taklid ya, itu tidak sah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sah. Tidak sah lagi. Melainkan bagi mereka yang ajiz. Ajiz maknanya yang artinya yang lemah. Menurut setengah ulama, bagi orang awam memadai dengan dalil ijmal. Jadi dalil ijmal ni dari menyeluruh sahaja. Ijmal tahu. Kalau orang ilmuwan ni dia bukan dalil ijmal, dia dalil yang orang kata yang lebih atas lagi lah. Dia ada dua lah, saya lupa dah, ijma' dan tafsili. Tafsil secara tafsil, bawa dalil, dalil akal, dalil nakal, semua ada hujah-hujah dia lebih terperinci lagi lah. Seperti berdalil kepada sekalian alam dan makhluk. Mana berdalil ijma' ni, dalil sekalian makhluk. Orang kata Allah ada, yakin ada, ikut. Yakin Allah ada, bukti Allah ada, adanya alam ini, dia tahu gitu ya. Okey, tak boleh nak bawa dalil mana. Baik, itu pegangan secara taklid. Kita masuk lagi tajuk yang lain, itu asah makrifah. Asah makrifat ialah membezakan antara qidam, sedia, dengan yang hadis. Itu baharu. Qidam, qadim, baharu, hadis, muhdas. Bila qadim, sedia ni mana tidak ada yang menjadikan, sedia ada. Hadas ataupun baharu maknanya yang dijadikan. Makhluk dijadikan. Al-Khaliq yang menjadikan. Yang sedia itu ialah zat. Zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan sekalian alam ini. Ni penting tauhid ni, kita tahu belajar ni alhamdulillah sikit-sikit ulang sampai kita boleh hafal lagi, baguslah tauhid ni. Maknanya yang sedia itu ialah zat dan sifat Allah SWT yang menjadikan sekalian alam ini. Manakala yang baharu itu ialah zat dan sifat-sifat sekalian alam dan makhluk ini. Beza tak? Boleh beza Kedua-duanya itu dia katakan mukhalafah. Maksudnya mukhalafah ni bersalahan, tidak serupa. Jika serupa kedua-duanya, maka tentulah kedua-duanya adalah baharu. Bila sebut baharu ni didahului oleh tiada menurut hukum akal. Dua-dua baru mana? Mananya makhluk, mana Tuhannya? Beratlah. Baik, kena bezakan. Oleh yang demikian itu, maka wajib diketahui oleh kita semua serta difahami akan maksud bersalahan. Bersalahan zat Allah SWT, sifat-sifatnya Allah SWT, dan af'alnya, perbuatan Allah yang sedia itu dengan sekalian makhluk yang baharu. Kena tahu, ulang dia bagi pendengar. Oleh yang demikian itu, maka wajib diketahui, wajib kita tahu dan faham akan maksud bersalahan zat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala dan af'al Allah Subhanahu wa taala yang sedia itu, yang qidam itu. Kena bezakan dengan sekalian makhluk. Zat makhluk ni baharu, sifat baharu. Okay? Boleh beza. Baharu dengan qadim tak sama, berbeza.
Yang akan diperjelas atau diterangkan dalam pengajian sifat 20 nanti. Tak masuk lagi ni, ini kontimah kan. Iaitu sifat-sifat yang wajib diketahui dan dipahami satu persatu menurut pandangan jumhur ulama. Itu pendapat sekalian ulama ahli sunnah wal jamaah. Selepas berlaku satu pertentangan yang sangat hebat di antara pengikut para imam, yakni ulama penggalang ganti yang mengikut manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in dengan berbagai macam kefahaman. Okey. Mana-mana ada pertentangan dah. Mana perselisihan ni bukan zaman kita. Selepas kewafatan Nabi dah ada dah. Perpecahan tu. Baik. Baik, kita tengok lagi apa yang dikatakan hakikat makrifah. Hakikat makrifah. Makrifah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ta'rifnya di atas tadi, iaitu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mana makrifah, mengenal Allah. Adapun maksud mengetahui ialah mengetahui akan zat dan sifatnya, zat Allah dan sifat Allah yang maha suci. Bukannya mengetahui rupa bentuk dan tempat Allah Subhanahu wa taala duduk atau sebagaimana seperti sekian makhluk. Bersalah tak sama. Baik. Kerana Allah SWT itu bersalahan pada apa? Pada zat, bersalahan pada sifat perbuatan tak sama dengan makhluk. Mana mungkin yang menjadikan ini Al-Khaliq dengan makhluk sama pada zat, pada sifat. Kalau sama, jadi bukan Tuhan lah. Bermakna kena cari Tuhan lain lah. Tak ada Tuhan lain, tak jumpa cari Tuhan lah, macam tu. Jadi kita putus siap-siap. Mana zat Allah tak sama dengan makhluk, sifat Allah tak sama dengan makhluk, af'al Allah tak sama dengan perbuatan. Mana esa, kembali kepada mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan af'al Allah. Esa tak berbila-bila. Jadi maknanya zat Allah tu bukan berbentuk, bukan boleh dipegang, bukan boleh dirasa. Zat kita macam kita ni boleh dipegang, boleh ditengok saiznya apa semua kan. Sifat pun sama, af'al pun sama. Tak sama. Berbezanya Allah tu pada zat, pada sifat, pada af'al tak sama dengan makhluk. Bersalahan, laisa kamitslihi syai'. Bersalah Allah dengan sesuatu. Sebab mana mungkin sama? Yang menjadikan, yang dijadikan mana boleh sama? Ya. Justru itu sekalian ibarat yang menyebut tentang zatnya Allah SWT dan sifatnya Allah SWT dan af'alnya perbuatan Allah SWT adalah mempunyai maksud yang akan dapat dipahami oleh seseorang menerusi pengajian mengenai ketauhidan Allah SWT melalui para ulama tauhid yang diakui oleh sekalian alim ulama yang semasa dengannya. Jelas Ni makrifat ni, ada orang belajar makrifat tapi makrifat tak tahu ke mana hala, syariat tak tahu ke mana hala, tasawuf tarekat tak tahu ke mana hala, tiba-tiba dia belajar terus lompat naik makrifat. Belajar makrifat jalan tak betul pula, akhirnya mengaku dia lah Tuhan, dia Tuhan dalam badan dia dalam Tuhan, bersatu dia dengan Tuhan. Mampu kan, contoh mengaku jadi Tuhan. Makrifat saya biasa sebut ini bukan makrifat ni, ini bukan ilmu makrifat. Kalau macam tu dia main mak lipat. Lipat sana lipat sini, tak kenal Tuhan. Sebab itulah kena belajar daripada bawah, asas-asas dulu, sifat tauhid dulu, selesai dulu syariat macam mana, tarekat macam mana. Itu dah nampak perkara kan. Itu syariat, tarekat, hakikat, makrifah. Ada setengah ulama disuruh syariat, tarekat, makrifah, hakikat. Tak terbalik, mungkin susunan ikut kefahaman ulama-ulama tauhid masing-masing. Jadi kita ni baca kita baca dan kita ambil faham daripada kalam ulama. Nak mengkaji, nak mendilih-dilih nak mendetaili lagi bukan tugas kita. Okey. Kita pegang dengan ulama sudahlah. Baik, seandainya dapat dicapai hakikat zat. Seandainya dia kata ni, seandainya dapat dicapai hakikat zat atau sifat Allah SWT dengan akal dan fikiran, rasa atau perasaan seperti sekalian makhluk ini, tentunya bukan zat dan sifat Allah SWT yang maha tinggi lagi maha suci, ya Allah SWT, daripada sekalian sifat kekurangan. Jadi mana boleh Allah sifat zat Allah tu
Sifat Allah sifat yang kamalat, sifat yang kesempurnaan. Mana boleh dipikir, akal fikiran, boleh rasa, perasaan mana sama dengan makhluk, tak boleh. Inilah mafhum firman-Nya yang bermaksud Maha suci Tuhanmu daripada sekalian sifat yang disifatkan oleh makhluk. Ini faham, Allah sebut dah dalam Quran. Dia tak tulis ini surah apa. Maksudnya Maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan lah. Tuhanmu daripada segala sifat yang disifatkan oleh makhluk. Bermakna di sini jelas Allah kata jangan samakan sifat makhluk, sifat Allah dengan makhluk. Tak sama. Apa yang disebutkan oleh setengah ulama sebagai bermuraqabah. Bermuraqabah ni bermaksudnya tuan-tuan dan puan sekalian, artinya mengintai-ngintai, mengintai-ngintai, intik-intik, cari-cari, bukannya terhadap hakikat zatnya, zat Allah SWT, dan sifatnya Allah SWT yang maha suci. Sebaliknya ialah terhadap kehebatan sifat jalal. Sifat jalal ni maknanya sifat ketinggian dan keagungan Allah SWT. Atau sifat jamal. Jamal ni makna keindahan, kecantikan, kesempurnaan Allah SWT semata-mata. Terutama apabila seseorang itu memandang keanehan sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT. Bila tengok keanehan makhluk, kehebatan makhluk tu, maka kita jangan merasakan keagungan makhluk. Kita kembali kepada mengagungkan Allah. Oh, hebatnya Allah SWT. Makhluk yang Allah jadi gini hebat, mesti penciptanya lagi hebat. Dia panggil macam tu. Jangan hilang, jangan ada kuasa makhluk. Kan? Itu maksud dia tu. Lepas tu kata ulama', kata guru, kita tengok makhluk, pasti kita nampak Allah. Jangan tengok makhluk, nampak makhluk. Tengok hebat makhluk, nampak hebat makhluk. Tak nampak hebat Allah, hilang kehebatan Allah, habis. Jadi kita sudah putus dengan Allah SWT. Sedangkan kehebatan makhluk tu bermakna membuktikan Allah tu hebat, menjadikan makhluk yang begitu hebat. Manusia, malaikat, jin, syaitan, segala-galanya yang pelik-pelik tu, maknanya yang hebat-hebat tu bermakna yang menciptanya adalah hebat. Itu Allah SWT. Jangan hilang gitu. Lepas tu kunci saya dah sebut dulu. Apa-apa pun kita tengok makhluk, apa pun kita buat, kembali kepada mengesakan zatullah, mengesakan sifatullah, mengesakan af'alullah. Pusing ikut mana pun, kembali kepada Allah. Selamat kita daripada rosak akidah. Boleh Baik. Dia kata betul tu. Menurut setengah ulama' bahawa dengan bermuraqabah, berintai-intai itu tadi, mencari-cari, merisik-risik, akan tercapai mazhar. Mazhar ni dalilnya melalui musyahadah. Musyahadah, penyaksian dalam hati. Dia panggil zauq. Dalam hati. Kerana musyahadah itu ialah zauq. Itu rasa. Maksud rasa zauq, rasa di dalam hati tu. Dia dikurniakan oleh Allah SWT kepada sesiapa yang dikenakinya. Allah SWT. Mana rasa zauq, rasa kehebatan Allah dalam hati pun bukan kebukaan kita. Allah campurkan kepahaman dalam diri itu. Bermakna zahir dan kerja Allah, batin kita pun kerja Allah belaka. Jadi tak ada kuasa diri kita. Allah belaka yang kehendaki. Kena faham kehendaki. Kita ingat kepada Allah SWT, Allah kehendaki. Kita tak ingat pun Allah kehendaki, tapi kita yang salah. Contoh gitu. Di sisi setengah ulama', bermuraqabah adalah merupakan satu amalan yang sangat penting bagi golongan yang ingin mencapai syuhud, yakni zauq atau rasa, untuk menikmati satu kenikmatan hidup sebagai seorang hamba yang bertakwa, yang menyintai Tuhannya Allah SWT. Jadi bagaimana kita nak mencintai Allah, bagaimana kita nak beriman Allah, bagaimana kita nak bertakwa kepada Allah, bagaimana nak rasa khusyuk kepada Allah, sedangkan Allah pun kita tak kenal. Kita sembahyang sembah siapa? Kita sembahyang ibadat kepada siapa? Tuan yang punya sembahyang pun tak kenal. Segala amal ibadat kita tak kenal Tuhan yang punya ibadat tu, syurga neraka sebagainya. Jadi macam mana kita jadikan hamba Allah SWT? Mengaku kita sebagai hamba Allah SWT, sedangkan kita punya Tuhan hamba kita tak kenal. Contoh. Jadi apa ibadat kita kepada siapa? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Surah Al-An'am ayat 1-3. Yang bermaksud, mafhumnya, ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata,
sedangkan ia dapat melihat, mengetahui hakikat segala penglihatan mata, dan dialah yang maha halus. Ia ni siapa? Allah lah, bukan kita ni. Dialah ni Allah juga yang maha halus. Bukan bermakna maha halus tu kecil pada kita, tak. Halus tu maknanya melayani sekalian hambanya dengan belah kasihan, lembut. Halus tu, lembut, halus sungguh. Lagi maha meliputi pengetahuannya. Mana maha lembut, maha belah kasih sayang, maha meliputi pengetahuannya. Mana tidak ada terbatas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah jadikan bumi langit ni, makhluk ni, Allah tak tahu. Allah mana tidak ada terbatas bagi Allah. Allah semua mengetahui. Kan? Mustahil lah tuan-tuan Allah jadikan kita, Allah tak tahu hak kita. Pelik no. Allah tahu. Itu ada dikatakan makam ihsan. Kita pula ada ihsan. Ihsan tu cabar daripada iman. Iman, Islam dan ihsan. 3 serangkai itu perlu ada dalam diri kita. Iman, laksanakan rukun iman yang ke-6 rukun iman. Islam, laksanakan tugas kita sebagai orang Islam. Rukun Islam 5 perkara. Dan dalam bergabungan antara iman dan Islam tu ada satu lagi, itu ihsan. Dalam ibadat kita tadi, makanya jangan hilang sifat ihsan. Ihsan ni maknanya meyakini bahawa Allah ada bersama kita. Yakini bahawa kita melihat Allah, dan tidak boleh juga yakin dalam hati bahawa Allah melihat kita dengan mata hati. Gitu kan. Firman Allah SWT lagi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Surah Al-An'am juga ayat 91. Mahfumnya, dan tidaklah mereka, yakni kaum Yahudi, menghormati Allah SWT dengan perhormatan yang sepatut dengannya. Allah SWT ni tidak dapat mengqadar setiap makhluk itu terhadap Allah SWT dengan qadar yang sebenar-benarnya. Itu dia sebut, Allah sebut tentang Yahudi. Tapi dalam masa sama dia engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Firman Allah SWT lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas ayat 1 hingga 4. Walaupun surah ni surah ayat lazim, tapi dikatakan ayat surah ni surah tauhid, surah akidah. Ni dalil ni lah kita bawa Allah itu esa. Ni Allah firman, mahumnya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, Nabi kita lah, bahawa Allah itu esa. Esa ni makna se, bahasa Kelantan kata se. Se ni satu, tapi tak boleh terjemah satu, tak tepat. Sebab satu boleh dipecahkan lagi, setengah campur setengah, suku, satu suku satu. Tahu. Dia jadi macam matematik. Allah bukan macam matematik. Jadi yang paling tepat Allah itu esa ni tunggal, bukan satu, paling tepat. Kalau kita sebut satu pun sah dah, tapi kalau dipecahkan lagi jadi matematik pula. Esa satu tu kita sebut disebut kepada esa dah, tunggal. Bila sebut esa tunggal, tak boleh nak pecah dah. Dialah tempat memohon, Allahus samad. Tempat memohon, tempat meminta Allah lah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tu tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana akidah yang orang kafir mengatakan Allah ada 3 lah, Tuhan 3. Kita tak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sama sekali baginya Allah SWT kesamaan. Tak ada sama dengan Allah atau serupa dengan Allah dengan sesuatu pun. Tidak ada makhluk ni sama dengan Allah. Makhluk tidak sama. Allah pun tidak sama dengan makhluk. Ini jelas ayat ni pun hebat ni, Al-Ikhlas ni. Sebelum tidur malam baca 3 kali sama dengan baca Al-Quran. Okay. Baik. Sikit lagi Ni banyak dalil-dalil Al-Quran ni. Okey, kita tengok dalil hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Ni hadis ni apa ni? Riwayat At-Tirmizi. Okey. Mafhum hadis, maha suci engkau ya Allah, tidak dapat kami memuji ke atas engkau seperti mana engkau memuji dirimu sendiri.
dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Jadi dalam hadis ini, masuk hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksudnya, berfikirlah tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Nabi suruh kita fikir. Dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah SWT. Fikir, jangan fikir zat Allah SWT. Cari zat Allah, fikir zat Allah, pening kita. Kerana kamu tidak dapat mengqadar, yakni menghinggakan, menetapkan zat dan sifatnya Allah SWT itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, tafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Mafhumnya, ini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya, mafhumnya, berfikirlah kamu tentang nikmat-nikmat Allah SWT, dan janganlah kamu berfikir tentang hakikat zat Allah SWT yang maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Jadi Nabi pesan, fikirlah, carilah, fikirlah tentang apa yang dijadikan oleh Allah SWT. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, kullu ma yakhtaru fi khayalika wa tasawwaru fi balika fallahu bi khilafi dzalika. Mafhumnya, setiap perasaan yang tergerak di hatimu, setiap perasaan yang ada tergerak dalam hati kita dan terupuk ia pada hatimu, ada pada hati kita, maka sesungguhnya Allah SWT itu bersalahan dengan yang demikian itu. Mana Allah campurkan kefahaman dalam diri kita ni. Baik. Seterusnya kita tengok satu lagi. Ibnu Arabi berkata, man syahidal khalqala fa'ala lahum faqad faz, wa man syahidahum la hayata lahum faqad jaz, wa man syahidahum ainul adami faqad wasala. Mafhumnya, sesiapa yang menyaksikan, yakni meyakini sekalian makhluk itu tidak boleh berbuat sesuatu, maka sesungguhnya dia telah berjaya mencapai makam makrifat terhadap Allah SWT. Betul dah, makhluk ini tidak boleh ada mencapai sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tak ada kuasa. Dan siapa yang menyaksikan, meyakini bahawa sekalian makhluk itu seolah-olah tidak hidup, tidak boleh bergerak melainkan dengan izin Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah mengikat makam makrifatnya. Mana kena Tuhan itu? Maka, dan sesiapa yang menyaksikan, yakni meyakini sekalian makhluk itu seolah-olah tidak wujud pada hakikatnya tak wujud, maka sesungguhnya dia telah sampai kepada makrifatnya sebenarnya. Memang pada hakikatnya kita tidak wujud, diwujud oleh Allah SWT aja. Mana-mana orang ni mana sebut yang kenal ni, kenal diri, kenal Allah ni. Kerana sesuatu yang harus ada dan tiada itu sama keadaannya dengan tiada. Jelas tuan-tuan. Baik. Seterusnya, makrifah terhadap Allah SWT itu mempunyai beberapa tingkatan. Okay. Tingkatan tertentu yang sukar diperjelaskan. Ulama Ihsanuddin, iaitu ulama mana Ihsanuddin masih disebut kepada ulama tasawuf lah, memberi peringatan dalam sebuah syair seperti berikut. Dia kata apa ni? Mafhumnya, semoga apa yang dituntut, yakni disuruh ke atasmu oleh Tuhanmu dalam syariatnya yang Allah SWT itu sudah memadai. Itu syair dia. Kata apa? Lakun tafil matlubi ghaira talabin farda bi hukmillahi wazam al-adab. Okay. Wa in aqamaka hawa at-tab fi amalin mukhalifin lisyar fabadir al-khuruj la tumatil waqta bisayfil azami kalla hailin. Maksud dia tu kan.
Okey, dia kata apa ni? Semoga apa yang dituntut, yang disuruh ke atasmu oleh Tuhanmu dalam syariatnya yang Allah sudah memadai, sehingga tidak ada lagi yang kamu hendak menuntut, yakni meminta daripadanya ya Allah SWT. Maka rendahkan hatimu dengan penuh kerelaan terhadap segala ketentuannya Allah SWT, ketentuan Allah SWT ke atas dirimu serta dengan penuh adab. Jika apa yang ditakdirkan itu sesuai dengan nafsumu, perhatikan adakah ia menepati syariat. Kerana jika tidak menepati syariat, hendaklah kamu cepat-cepat menolaknya, iaitu engkau potong dengan pedang keazamanmu sehingga putus ke semuanya. Putus makna tutup untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Taala. Kita ambil jalan tu. Jalan yang salah tu potong. Jangan ambil tinggal terus. Okey. Baik. Rasanya dah cukup dah masa kita. Insya-Allah takat tu dulu kita tanda pada muka surat 15. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ni pun tinggi juga ni tapi tak apalah, kita belajar. Saya pun tengah belajar. Mana yang kita fahamlah, Allah bagi faham, tak faham nak macam mana okey. Jadi kita tidak boleh ada kuasa nak bagi kita orang faham ke, nak bagi pandai orang, tak. Itu kuasa Allah SWT. Yang penting kita belajar, faham tak faham, itu kerja Allah SWT, bukan kerja kita. Kalau kita belajar, mengajar. InsyaAllah lama-lama Allah bagi faham pada kita, insyaAllah. Kalau tak belajar, tak mengajar, macam mana nak faham? Okay. Ilmu, ta'lim wa ta'allum. Baik, kita tanda situ. InsyaAllah kita akan sambungkan datang pada muka surat 16, iaitu tajuk baru akan datang, beberapa sifat hati yang harus dipahami. Banyak tu antaranya jahil, waham, syak, zon, yakin. Tu kena faham tu. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Mukaddimah kita ni bagus. Belum bicara lagi sifat 20 tu. Dia bagi mukaddimah dulu, makrifat. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita pun titakat dulu dengan izin Allah SWT. Kita akan jumpa lagi akan datang insyaAllah. Yang baik semuanya daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang itu dari kelemahan, kejahilan diri saya sendiri. Kita tangguh macam kita malam dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri wassalam. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ta'ala al arifin warzuqna fahman nabiyyin bidaya khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna المستقيم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.